salam sejahtera dan salam serak sayang. Bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita, kerjasama serta komitmen pejabat awam Sarawak amat penting dalam menjayakan usaha untuk mencapai negeri maju berpendapatan tinggi selaras dengan matlamat strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Tun Datuk Abang Openg berkata, komitmen pejabat awam akan menjurus kepada kemajuan ekonomi sekaligus menjamin kesejahteraan rakyat tempatan dan kedaulatan Sarawak. That means we are in one team to transform Sarawak. Perkhidmatan awam dengan kerajaan yang telah dipilih rakyat untuk mentadbir urus Sarawak ini. Jadi perkhidmatan awam adalah satu komponen yang sangat penting untuk melaksanakan dasar dan idea ini, dan mereka hendaklah bersikap positif, menerapkan inovasi dan sentiasa peka dengan kemahiran teknologi terkini. Beliau berkata demikian dalam majlis penutupan program Team Building Pejabat Setiausaha Kewangan Negeri Sarawak di Kuching pada Ahad. Manakala katanya kerajaan Sarawak telah dan sedang melaksanakan pelbagai inisiatif seperti revenue re-engineering bagi meningkatkan hasil Sarawak, mengkaji semula pekeliling yang tidak relevan serta memperluaskan perkhidmatan dalam talian. Kita akan merangkakan dasar belanjawan fiskal dan strategi pengurusan hutang awam bagi memastikan pengurusan kewangan sektor awam yang lebih komprehensif. Sebab itu, pejabat setiausaha kewangan Sarawak memainkan peranan yang penting seperti mana saya sebutkan tadi. Seiring dengan peredaran masa, pejabat awam juga perlu menguasai kemahiran dan teknologi hari ini agar kekal relevan. Malah kemahiran komunikasi baru ini adalah menjadi trust kepada setiap pejabat awam, terutama sekali bagi yang mengalas tanggungjawab berhadapan dengan rakyat secara langsung. Laporan seterusnya, pelaksanaan program berkaitan acara Go-Kart mampu menghidupkan semula minat dalam sukan tersebut, seterusnya mempromosikan amalan gaya hidup sehat dalam kalangan masyarakat tempatan. Menurut Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Chin, kawasan Miri khususnya yang mempunyai litar go-kart mampu dimanfaatkan untuk mempromosikan sukan tersebut kepada golongan belia di negeri ini. Ya, seperti mana kita boleh melihat bahawa di sini kita terdapat satu stadium go-kart memang khas untuk go-kart, dan di seluruh Sarawak hanya Miri saja ada stadium ini, dan saya berharaplah stadium go-kart ini akan digunakan dengan baiknya. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan Majlis Perasmian Sarawak Auto Carnival 2023 anjuran Permaijaya Motorsport Club Miri di Miri pada Sabtu. Program yang dianjurkan pada 25 hingga 26 Februari ini menyaksikan penyertaan seramai 240 peserta termasuk 16 kumpulan peserta dari negara Brunei Darussalam, yang bermatlamat untuk menggalakkan perkembangan aktiviti pemotoran khususnya di Sarawak dan secara tidak langsung membantu menyatukan kelab-kelab pemotoran supaya bergiat dalam aktiviti lebih sihat dan selamat. Turut diadakan pameran kereta klasik dan berprestasi, perhimpunan kelab serta promosi jualan oleh pengeluar produk automotif. Dalam pada itu, Datuk Seri Lee menegaskan acara pemotoran seumpamanya juga harus diperluaskan ke seluruh bahagian di Sarawak selain diadakan dengan skala lebih besar untuk menarik para peminat dari dalam maupun luar negara seperti Kalimantan dan Singapura. Beralih ke perkembangan berikutnya, pembinaan Esplanade Limbang fasa pertama telah siap dan kini dalam proses penyerahan. Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail memberitahu proses penyerahan kepada Majlis Daerah Limbang sedang dilakukan dan ia dijangka dapat digunakan seawal April 2023. Esplanade Limbang fasa pertama sudah siap dan sekarang dalam proses penyerahan kepada Majlis Daerah Limbang, dan mudah-mudahan selewat-lewatnya, seawal-awalnya mungkin pada bulan April barangkalilah dapat pakai.
Beliau berkata demikian ketika merasmikan Limbang Motor Day 1.0 anjuran sebekas cawangan Bukit Kota di Limbang pada Sabtu. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Kota itu berpendapat esplanade tersebut nanti mampu menjadi satu lagi lokasi pilihan untuk penganjuran pelbagai program seperti mana disenaraikan dalam kalender Jawatankuasa Perayaan Utama Daerah Limbang. Manakala Datuk Dr. Abdul Rahman yang juga pengerusi sebekas cawangan Bukit Kota mengumumkan bahawa pembinaan lapangan rekreasi Limbang di tapak lapangan terbang lama Limbang mendahului jadual asal dan dijangka siap pada tahun ini. Ujarnya sekiranya projek ini dapat disiapkan awal, maka ia mungkin boleh dijadikan lokasi untuk penganjuran Limbang Motor Day 2.0 yang dicadangkan untuk diadakan sekitar hujung tahun 2023 pada skala yang lebih besar. Sementara itu, Limbang Motor Day yang diadakan buat julung kalinya mendapat sambutan meriah daripada belia tempatan serta kelab-kelab pemotoran dari Sarawak, Sabah, Labuan dan juga negara Brunei Darussalam. Pelbagai pengisian diadakan sepanjang penganjuran program dari 24 hingga 26 Februari ini termasuk bike show untuk pelbagai kategori, pertandingan Battle of the Band, persembahan daripada penyanyi tempatan dan artis jemputan, pertandingan gusti lengan, ceramah daripada Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, Polis Diraja Malaysia PDRM dan Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia JPJ serta aktiviti jual beli. Berita selanjutnya, program Gerak Rahmah 2023 Jom Sehat dilaksanakan serentak di seluruh negara pada 25 Februari lepas. Ia merupakan salah satu inisiatif baru oleh Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN, Kementerian Perpaduan Negara untuk memperkasa, mempertingkat dan mempergiatkan aktiviti-aktiviti kawasan rukun tetangga KRT ke arah membangunkan komuniti rahmah. Dalam pada itu, Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak Muhammad Raziz Hitam hadir merasmikan program tersebut di Stadium Tertutup Kota Semerahan pada Sabtu. Difahamkan program Jom Sehat juga merupakan salah satu daripada agenda kerja KRT atau RT for All iaitu di bawah gerak kerja KRT Sehat dan digariskan dalam teras kedua Pelan Pemekasaan Kepimpinan Komuniti Rukun Tetangga 2021-2030. Pada tahun ini, JPNIN menerima inisiatif melaksanakan program ini secara serentak melibatkan KRT-KRT di seluruh negara dan juga kolaborasi bersama dengan Kementerian Kesihatan. Manakala bagi pelaksanaan program kali ini, bahagian Semerahan dipilih sebagai tuan rumah peringkat negeri dan ia dilaksanakan oleh KRT Tambirat Lot, KRT Pasar Asajaya, KRT Asajaya Ulu dan KRT Kampung Jai. Program Jom Sehat ini akan disusuli dengan beberapa program seperti program Jom Ronda Perdana SRS pada Mac 2023, Masak-masak bubur lambuk pada April 2023, Sambutan Minggu Perpaduan Mei 2023 dan Unity Vlogging pada Jun 2023. Beralih ke berita sukan, dengan pasukan Kuching City FC, KCFC memulakan kempen Liga Super 2023 dengan bergaya selepas mengejutkan Kelantan FC dengan jaringan 2-1 dalam aksi pembukaan pada Sabtu. Bertandang ke Stadium Sultan Muhammad ke-4 Kota Baharu, kedua-dua pasukan buntu untuk menemui jaringan pada babak pertama perlawanan. Bersambung babak kedua, Kelantan FC semakin meningkatkan serangan untuk mencari jaringan pembukaan. Minit ke-50, tuan rumah berjaya memecah kebuntuan hasil jaringan penyerang import Miguel Angel Garrido Cifuentes selepas berjaya menyambar bola tampanan penjaga gol KCFC Norazlan Razali yang gagal mengawal kemas rembatan Nuha Mahumwas. Kegembiraan kira-kira 5,000 penyokong The Red Warriors bagaimanapun hanya bertahan 7 minit apabila pegempur baru KCFC Abdallah Sudi menjaringkan gol penyamaan pada minit ke-58. Beliau mudah menolak bola dalam gawang lawan hasil permainan 1-2 dalam kotak lawan bersama rakan sepasukan Abu Kamara. Gol tersebut membangkitkan semangat juang pemain KCFC dan meningkatkan asakan demi asakan ke kubu Kelantan FC untuk mencari jaringan tambahan. Usaha keras mereka berhasil apabila giliran Abu Kamara menjaringkan gol kedua pada minit ke-70 sekaligus memastikan 3 mata penuh menjadi milik KCFC. KCFC akan melayan kunjungan Selangor FA di Stadium Negeri Petrajaya pada 2 Mac depan. Sekian edisi malam bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial KAS masuk portal kas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #menyebar fakta, salam UKAS.